InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Nuh, surah yang ke-71, dan kita akan tengok pada ayat yang ke-10. Nah, kita akan tengok pada ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah dan menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang menjauhkan seseorang itu daripada Allah. Maka sesungguhnya makin lama kita belajar, makin lama kita mencari ilmu, mudah-mudahan makin lama itulah bertambah-tambah iman dan bertambah-tambah amal kita insya-Allah. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya akan menerangi cahaya kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha dan Allah mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Nuh, surah yang ke-71, dan kita akan tengok pada ayat yang ke-10. Nah, kita akan tengok pada ayat yang ke-10. Baik, kita dah bincang 10 ayat yang awal daripada surah Nuh, iaitu Allah Subhanahu wa taala bicara berkaitan tentang Nabi Nuh merupakan mentor dakwah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam, ini Nabi Nuh mentor dakwah. Kalau Nabi Musa alaihi salam itu adalah mentor perjuangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya tuan-tuan mungkin dah ada jemputan kuliah Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang selalu diulang-ulang kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ni berulang-ulang pada malam Isra Mi'raj. Turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, naik lagi. Sebenarnya pertemuan dengan Nabi Musa berulang-ulang itu adalah untuk menunjukkan kepada baginda Nabi Musa adalah mentor perjuangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dalam Quran kisah Nabi yang paling banyak yang menjadi petunjuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa AS ni dia punya kehidupan dia hampir-hampir dengan kehidupan baginda Nabi SAW. Lahirnya dia, maka ayahnya tiada, dia duduk dengan ibu dia. Kemudian dia dijaga dengan orang yang memusuhinya. Macam itulah dengan baginda Nabi. Lahirnya tanpa ayah dan dia tinggal bersama dengan kaum yang memusuhinya, kaum yang tidak bersama dengan keimanan dengan baginda Nabi SAW. Kemudian pendek ceritanya tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam dalam satu riwayat menunjukkan ketika mana dia lari daripada musuh dia iaitu Firaun, dan saat dia berada di Laut Merah tu, melintas lautan itu, musuh
Musa, iaitu Firaun dan bala tenteranya, dalam riwayat menyebutkan mencecah hampir 3 juta tentera. Sebahagian riwayat menyebutkan 1 juta lebih, tapi tentera dia bukan 100,000, bukan ratusan ribu. Tenteranya mencecah jutaan lebih. Maka Nabi SAW bila dia nak bandingkan antara musuh-musuh baginda Nabi dan juga musuh Nabi Musa alaihi salam, maka baginda Nabi merasakan tidaklah sesusah macam Nabi Musa alaihi salam. Itu antara kenapa Allah Taala pertemukan dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Nuh adalah mentor dakwah kepada baginda Nabi. Dan Allah Taala sebut dalam surah Nuh ni adalah apa isi hati Nabi Nuh alaihi salam. Dia berdakwah 950 tahun. Sekarang Muhammad dan kita ni yang mengaku sebagai Muslim, yang mengucap kalimah la ilaha illallah ni, semuanya adalah da'i. Kita tengok apa yang Nabi Musa, apa yang Nabi Nuh ni rasakan dalam hati dia saat dia berdakwah dan dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Jadi daripada ayat yang kelima sehinggalah pada ayat yang ke-9, ini adalah bercerita berkaitan tentang metod dakwah. Okay, ayat 5 sampai ayat 9, kalau ibu-ibu ayah-ayah perhatikan daripada surah Nuh, itu adalah berbicara berkaitan tentang metod dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala sebut ayat kelima, Nabi Nuh ni dia berdakwah lailan wa nahara, siang malam dia berdakwah. Dan dia highlight perkataan lailan itu disebut terlebih dahulu. Kalau kita sebut, selalunya kita sebut siang dulu baru malam. Tapi Nabi Nuh dia sebut malam dulu, lailan wa nahara. Malam dulu baru siang. Itu menunjukkan kepada kita dia dakwah ni 24 jam, 24 hours. Dia berdakwah tanpa henti. Dan dakwahnya itu bukan ikut dia, tapi adalah ikut mad'u dia, audiens dia. Kalau siang mad'unya pergi kerja, waktu mad'u dia rehat waktu malam itulah dia pergi jumpa. Waktu malam itulah dia nak buat closing. Waktu malam itulah dia nak pergi berdakwah. Dia akan adjust waktu dia mengikut waktu mad'u dia. Bukan mad'u dia ikut waktu penceramah. Tapi adalah penceramah itu ikut waktu mad'u dia. Itu highlight Allah Ta'ala sebut. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia buat macam tu, Nabi Nuh kata falam yazidhum du'ai illa firara. Ni kita dah bincang tuan-tuan. Cuma nak recap sebelum kita sambung lagi. Lalu kata Nabi Nuh, macam tu pun seruanku itu hanyalah menambah, yazidhum, menambah aku punya mad'u aku ini melarikan diri daripada aku. Okey, kemudian Nabi Nuh alaihissalam pun sebut, iaitu wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Lalu bukan sekadar lari daripada aku, bahkan dia ambil asabi'ahum, jari-jari dia ditutup di telinga dia. Okey, semakin dakwah semakin jauh, semakin dakwah semakin lari. Sudahlah ditutup telinga macam ni, wastaghshaw thiyabahum, dia tutup kepalanya, selubung kepalanya dengan bajunya. Sebab kalau boleh jangan Nabi Nuh ni nampak dia, tapi perbuatan tu depan mata tuan-tuan, menyakitkan hati lah. Kalaulah kita ni ibu bapa ataupun guru tuan-tuan, yang kita berdakwah ni, mad'u kita, audiens kita buat macam tu, dia tutup telinga macam ni. Kemudian selubung pula kepalanya, kemudian lari pula daripada kita. Apa perasaan kita tuan-tuan? Saya ni salah ke? Teruk sangat ke saya ni berdakwah sampai macam tu sekali? Tapi itulah yang berlaku kepada Nuh alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka itu terus mengingkari dan terus menyombongkan diri mereka. Lalu kata Allah Ta'ala, Nuh ni disebut dalam, yang tuan-tuan baca ni tuan-tuan, ini adalah isi hati Nabi Nuh. Isi hati Nabi Nuh. Lalu dia kata apa? Thumma inni da'autuhum jihara. Aku pernah dakwah, seru kepada mereka dengan jihar, iaitu aku pernah buat seruan dakwah ni secara terang-terangan, secara terbuka, secara rapat umum. Semua kaedah aku guna. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kalau yang tak boleh terima dakwah secara terbuka, aku pula gunakan dakwah secara rahsia. Secara terbuka buat, secara sembunyi-sembunyi buat, semua kaedah buat, offline buat, online buat, semua.
Kalaulah kita tak sampai ke tahap ni tuan-tuan, jangan mengeluh dan jangan putus asa. Kadang-kadang kita hanya guna satu metod, satu kaedah saja, orang tolak, kita rasa orang tak nak beriman dah kot. Orang ni semuanya memang dah tak nak agama dah. Kita terus buat satu justifikasi kita sendiri. Sedangkan sepatutnya kita guna semua kaedah, semua metod. Kalau benar-benar ditolak, barulah kita kata, oh saya dah tak boleh lah, lepas tangan lah, sebab tak boleh buat. Tapi tuan-tuan tahu tak, ada satu cerita tuan-tuan. Ini kisah berkaitan tentang ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni tuan-tuan, dia ni anak kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pembesar Quraisy yang dia hidup ni duduk dalam bergelumang dengan harta. Dan dia merasakan harta itulah Tuhan dia. Ini Umayyah bin Khalaf, adik-beradik dengan Ubay bin Khalaf. Salah seorang musuh yang Nabi bunuh di dalam peperangan Uhud. Ini menurut daripada riwayat Al-Bazzar. Jadinya hidup dia ni, hartalah segala-galanya, hartalah Tuhan dia. Dan dia didik anaknya Safwan bin Umayyah dan Ali bin Umayyah ni, hartalah Tuhan kita, hartalah segala-galanya. Mungkin kita tak pernah dengar nama Umayyah bin Khalaf ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kenal dia ni siapa? Iaitu dialah tuan kepada Bilal bin Rabah. Dan dialah Tuhan yang menyeksa Bilal bin Rabah. Itulah Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ni tuan-tuan, dia ni mati di dalam peperangan Badar, dibunuh sendiri oleh hambanya Bilal bin Rabah yang bunuh dia sendiri. Selepas peperangan Badar. Pendek ceritalah tuan-tuan. Dia didik anak dia Safwan bin Umayyah. Harta ni segala-galanya. Dan Safwan ni adalah sahabat Nabi SAW. Bila Nabi membuka kota Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah, Safwan ni nak keluar daripada Mekah, nak lari lah. Sebab dia merasakan pemerintahan dah bertukar dan dia rasa terancam dengan pemerintahan Nabi, dia pun nak keluar. Baginda Nabi SAW kata pada Safwan bin Umayyah, wahai Safwan, kamu tinggallah di sini. Nabi memberi jaminan keselamatan tuan-tuan. Masa itu Safwan dah lari sampai ke Jeddah, nak naik kapal pindah ke Yaman dah. Lalu kata Nabi SAW menerusi ada seorang sahabat dia, iaitu supaya tunggu dan duduk masih lagi di Mekah. Ambil kain serban aku ini, berikan kepada Safwan bin Umayyah, aku memberikan jaminan keselamatan. Dia tak akan dijatuhkan hukuman ataupun tidak akan didenda. Sebab Safwan ni selepas kematian ayahnya Umayyah dan selepas kematian saudaranya Ali bin Umayyah, setiap kali peperangan Quraisy dengan baginda Nabi, dia tak pernah miss dengan niat untuk membunuh baginda Nabi. Memang azam dia untuk bunuh Nabi. Bencinya pada Nabi sebab keluarganya telah dibunuh oleh orang Islam. Jadinya, dia bila Nabi buka kota Mekah, dia keluar tuan-tuan. Nabi kata apa? Tak apa, kamu duduklah di kota Mekah, ambillah kain serban aku ini sebagai jaminan keselamatan. Aku tak akan apa-apakan kamu. Safwan bin Umayyah ni dipatah balik ke Mekah, duduk di Mekah tuan-tuan. Siapa yang nak keluar daripada Mekah tuan-tuan? Negeri yang aman damai, tentram kan jiwa kita. Lalu Safwan kata apa? Ni sombongnya dia kata, kalaulah satu kota Mekah ni masuk Islam, sekali-kali aku takkan Islam. Masuklah semua orang Islam pada orang Mekah ni, aku sekali-kali takkan masuk Islam. Macam mana pun aku takkan masuk Islam. Pendek ceritanya tuan-tuan, Nabi SAW selepas Fatu Mekah, 19 hari berikutnya, ada perang Hunain, ada perang Taif. Perang Hunain dan perang Taif ni Nabi menang. Nabi dapat banyak harta ghanimah. Dan Nabi letakkan di satu tempat. Hari ini tempat itu dijadikan satu masjid, namanya Masjid Ji'ranah. Tempat kita bermiqat tu. Di situ tuan-tuan, Nabi SAW agihkan harta-harta ghanimah ni, harta-harta perang kepada sahabat-sahabat Nabi. Ada 100 ekor unta, mi'ah minal ghanam, Nabi ambil. Nabi kata, Safwan, ambil harta ni. Sebab Safwan ni, dia telah menyumbangkan baju besinya kepada ketenteraan baginda Nabi SAW waktu tu. Jadi diserahkan pada Nabi. Nabi ambil. Nabi serahkan kepada Safwan. Safwan ambil. Kemudian tuan-tuan, Nabi serahkan lagi harta-harta ghanimah ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada lagi 100 ekor unta. Nabi berikan kepada Safwan bin Umayyah. Dia ambil. Oh, dia dapat 200 ekor. Dia kan gila harta tuan-tuan. Dapat harta ni dia rasa happy dah. Diberi 100 ekor unta, happy. Tambah lagi 100 ekor unta, happy lagi tuan-tuan. Bayangkan kalau unta harga 7,000, kalikan dengan 100 ekor tuan-tuan, 700,000 dapat macam tu je. Tak keluar perang, tak buat apa-apa, dapat harta ghanimah.
Jadi tuan-tuan, dia dapat 2 kali ganda, 100 tambah lagi 100. Dia agihkan lagi harta ghanimah, ada baki lagi tuan-tuan. Safwan ambil lagi 100,000, ambil lagi tuan-tuan. Akhirnya Safwan ni masuk Islam. Nabi abaikan tuan-tuan? Nabi tak abaikan. Bahkan Nabi gunakan kaedah, yang itu yang dia suka, yang itulah yang kita beri. Mungkin kita kata, kenapa Nabi nak memberikan harta tu kepada Safwan ni? Macam nak merosakkan Safwan? Sebenarnya tidak tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam bentuk penyerahan zakat, golongan asnaf, salah satunya penerima zakat ini adalah mu'allaf. Mu'allaf, dia baru masuk Islam, kita boleh beri harta zakat tu kepada dia. Kenapa tuan-tuan? Untuk membantu dia, melunakkan jiwa dia. Sebab itu disebut mu'allafatun qulubihim. Kita nak jinakkan hati dia. Mula-mula nampak macam kita berikan harta, nampak macam kita sogokkan dengan dunia. Tapi sebenarnya setelah dia dekat dengan kita, hampiri kita, dan dia mula belajar agama dan kenal agama, dia akan cinta hartanya, cintakan agamanya lebih daripada harta dunia. Ini kaedah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sampai tahap tu Nabi gunakan pendekatan dakwah. Kita baru guna 1 kaedah, 2 kaedah, kita dah assume dah, orang ni semua tak nak beragama dah. Semua orang ni tak suka agama, semua orang salah lah tuan-tuan. Nabi Nuh ni dia tunjukkan kepada kita semua pendekatan dakwah dia guna, dan Nabi pun mengajar kita semua pendekatan dakwah, semuanya Nabi guna. Kalau tak guna, tak boleh cara ni, kita gunakan cara seperti ini. Okey, itulah yang kita pelajari daripada kisah ni. Okey, kemudian tuan-tuan, pada ayat yang ke-10 Allah Ta'ala menyebutkan faqultu astaghfiru rabbakum thumma innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam ni bila kaum dia tak nak beriman, tolak dakwah dia, Allah datangkan ujian. Apa ujiannya tuan-tuan? Iaitu Allah mendatangkan kemarau, musim panas yang sangat panas. Sebelum Allah turunkan banjir, Allah datangkan musim panas. Kemarau yang sangat panjang. Dan waktu mereka menerima ujian ini, Nabi Nuh kata pada kaum dia, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah itu Tuhan yang memberikan pengampunan, ghaffara, Tuhan yang mengampunkan berulang-ulang. Ini sifat Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah ni mengampunkan dosa hambanya berulang-ulang. Hari ni bermaksiat, taubat, Allah ampunkan. Hari ni bermaksiat, taubat, Allah ampunkan. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada satu hadis tuan-tuan, kata Nabi SAW, aznaba abdan zamban. Hadis ni kategori hadis kursi. Allah sendiri sebut, hambaku melakukan dosa. Faqala, lepas hamba ni melakukan dosa, dia pun angkat tangan, Allahumma ghfirli zambi. Dia pun berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Lepas bermaksiat, dia bertaubat, Allah ampunkan. Kemudian kata Allah Ta'ala, sampai satu tempoh dia bermaksiat balik, buat maksiat yang sama tuan-tuan. Lalu dia angkat tangan berdoa, Allahumma ghfirli zamban. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kata Allah Ta'ala, aku ampunkan. Kemudian sampai satu tempoh dia kembali buat maksiat yang sama dan dia bertaubat. Lalu dia angkat tangan lagi, Allahumma ghfirli zamban. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Allah kata, aku ampunkan. Sampailah dia buat berulang-ulang kali tuan-tuan. Allah kata apa? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kamu buatlah apa yang kamu nak, aku tetap akan ampunkan dosa kamu. Kamu buatlah apa yang kamu nak, aku tetap mengampunkan dosa kamu. Kata Al-Imam Nawawi tuan-tuan dalam kitab Syarah Al-Imam Muslim, sekalipun orang yang melakukan maksiat yang sama 100 kali, mahupun ribuan kali, tuan-tuan boleh baca dalam syarah ni, 100 kali mahupun ribuan kali, Allah tetap ampunkan dosanya. Sebab dalilnya yang ini tuan-tuan, daripada hadis yang sahih ini, Allah sebut orang ni melakukan maksiat yang sama berulang-ulang, bertaubat, dan Allah ampunkan. Dan itulah sifat Allah Ta'ala. Nabi SAW ditugaskan 50 waktu. Kemudian Nabi naik minta kurang sampai jadi 5 waktu. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah sangat mencintai hamba yang meminta-minta kepadanya, hamba yang selalu berdoa dan berharap
kepadanya. Jadi lagi banyak kita meminta pengampunan kepada Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi hadis tuan-tuan daripada Al-Imam An-Nasa'i. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, ya bani Adam, kata Allah, wahai anak Adam, in arautani, kata Allah Ta'ala, in da'autani wa rajautani, kalaulah kamu meminta-minta ataupun kamu memohon kepadaku untuk diberikan pengampunan, wala ubali, kata Allah, aku takkan peduli pun. Apa peduli ni tuan-tuan? Aku tak peduli pun dosa kamu besar ke, dosa kamu kecil ke, dosa kamu banyak ke, dosa kamu sedikit ke, apa bentuk pun dosa kamu, sekali kamu datang minta pengampunan, aku ampunkan. Itu sifat Allah Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, agama ni Allah nak bagi tahu dia adalah agama yang memberi harapan kepada manusia. Agama ni adalah agama yang memberi harapan kepada manusia. Sentiasa ada peluang yang kedua, peluang yang ketiga, peluang selama-lamanya. Tempoh dia, jangan sampai nyawa kita ni dihalkum. Itu saja. Selagi mana ada ruang, selagi itulah bertaubat, dan selagi itulah Allah Ta'ala ampunkan. Ini sifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi SAW bercerita, kana rajulan min bani Israel mutawakhiyan, kata Nabi. Dahulu ada dua orang lelaki daripada kalangan Bani Israel. Dua-dua ni bersaudara. Salah seorang daripadanya ahli ibadah, salah seorang daripadanya ahli maksiat. Setiap kali ahli ibadah melihat ahli maksiat ni, saudaranya bermaksiat, dia kata aksir. Dia kata berhentilah, taubatlah, tinggalkanlah bermaksiat. Mudah je nasihat tuan-tuan. Aksir, satu patah perkataan. Itu menunjukkan kepada kita yang si fulan ahli ibadah ni, bila dia nasihatkan kawan yang bermaksiat ni, dia tak membebel tuan-tuan. Dan dia tak menyebutkan perkataan yang menyakitkan hati. Dia sebut on the point terus. Tinggalkan maksiat, bertaubatlah, aksir. Dan kata Nabi SAW, setiap kali dia bertaubat, setiap kali dia bermaksiat, setiap kali itulah dia akan dinasihati. Tapi kawan tu diam je. Sampailah satu hari, kawan ni bermaksiat dan kawan ni pun menasihati benda yang sama, aksir. Lalu apa kata dia? Dia kata, khallini wa rabbi. Dia gunakan perkataan yang provokasi. Dia kata, dah, kau tinggalkanlah aku dengan Tuhan aku. Itu dalam bahasa Arab tuan-tuan. Mungkin kita tak rasa. Tapi dia kata apa? Khallini wa rabbi ni dalam bahasa kita, kubur aku, kubur aku, kubur kau, kubur kau. Kau jangan penyebuk lah apa yang aku nak buat, peduli lah. Macam itulah tuan-tuan. Kawan ni nasihat dengan hati yang perasaan sayang kepada saudaranya ini, tiba-tiba dibalas macam tu. Terus ahli ibadah ni kata apa? Lam yaghfirullahu alaik, lam yudkhilakallahu al-jannah. Kalau perangai macam ni, Allah tak akan ampunkan dosa kau. Dan Allah tak akan masukkan kau dalam syurga. Kata baginda Nabi SAW. Akhirnya, dua-dua ni berhadapan dengan Allah di hari akhirat. Di yaumul mahsyar. Orang yang melakukan maksiat, Allah kata apa? Idhabu ilal jannah birahmati. Kamu pergilah ke dalam syurga aku, masuklah dengan rahmat aku. Dan ahli ibadah tadi, Allah kata, kamu ni pergilah ke neraka aku. Tengok tuan-tuan. Orang yang beribadah itu masuk ke neraka, orang yang melakukan maksiat masuk syurga. Kerana apa? Hanya kerana ahli ibadah tu kata pada kawan dia, kamu ni tak dapat pengampunan Allah dan kamu ni tak akan masuk ke dalam syurga Allah. Dia seolah-olahnya menutup harapan dan menutup peluang manusia daripada taubat kepada Allah Ta'ala. Allah tak suka tuan-tuan, dan Allah tak beri. Allah nak agama ni menjadi agama yang sentiasa memberi harapan dan sentiasa memberi peluang kepada manusia. Sebab itu Nabi Nuh ni, walaupun kaumnya jadi macam tu tuan-tuan, lari, tutup telinga, selubung baju, dia tetap pesan pada kaum dia, kembali pada Allah, taubat pada Allah. Peluang taubat masih lagi terbuka. Dan kata Allah Ta'ala ayat 11, yursilis samaa'a alaikum midrara. Kalau kamu bertaubat, Allah akan hantar langit yang mengandungi midrar. Apa midrar tuan-tuan? Iaitu langit yang mengandungi hujan yang sangat lebat. Sebab ujian pada mereka adalah kemarau. Kalau mereka bertaubat, Allah datangkan hujan. Itu menunjukkan kepada kita, dalam hidup ni, cara kita berkomunikasi dengan musibah kita, ujian dalam hidup kita adalah dengan perbanyakkan istighfar. Dengan banyakkan istighfar. Sebab dengan istighfar lah tuan-tuan, dia akan mengundang pengampunan Allah
Dan dengan istighfar inilah akan mengundang bantuan, pertolongan dan jalan keluar daripada setiap kesusahan kita. Yang ini disebutkan di dalam ayat ini. Baik, yang ke-12 pula Allah Ta'ala menyebutkan wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Sudahlah kamu diberikan pengampunan, sudahlah kamu akan diberikan jalan keluar kepada setiap musibah kamu, wa yumdidukum, bahkan kamu akan dilipat gandakan dengan harta kamu, wa banin, zuriat kamu, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan kebun-kebun kamu akan menjadi lebih subur. Ayat ni tuan-tuan, saya pernah sebut dalam kuliah kita yang lain, tapi di sinilah tuan-tuan, iaitu kisah tentang Hasan Al-Basri, dan ini diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir surah ini tuan-tuan. Hasan Al-Basri ni setiap kali orang bertemu dia, mengadu masalah dia, dalam riwayat menyebutkan ada si fulan ni datang bercerita tentang kemiskinan dia. Saya ni miskin wahai tuan imam. Saya ni tak memiliki apa-apa. Saya dah buat kerja 2-3 kerja sehari pun tak kaya-kaya, tak ada keuntungan. Sentiasa rugi dan sulit kehidupan ni. Apa amal yang perlu saya lakukan? Ada doa-doa yang tertentu tak? Ada doa murah rezeki ke tidak? Lalu kata Hasan Al-Basri, istighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Si fulan tu berdengar, dia pun balik. Datang si fulan yang kedua, seorang lelaki yang tak dikurniakan anak. Dia dah berkahwin lama, tak dikurniakan anak. Tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai tuan imam, saya ni dah kahwin lama, tak ada anak. Ada doa tak untuk dia dapat zuriat ni? Ada doa tak supaya saya dikurniakan anak ni? Kata Hasan Al-Basri, istighfar dan bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau bayangkan tuan-tuan, kita duduk di tempat orang yang bermasalah, tanya dengan tuan imam saya ni susah lah. Tuan imam saya ni tak kurniakan anak lah. Tiba-tiba tuan imam kata, banyak-banyak istighfar banyak-banyak bertaubat. Sakit hati tuan-tuan. Saya ni bukan banyak dosa tau. Seolah-olahnya macam banyak dosa untuk bertaubat. Sedangkan ini adalah firman daripada Allah Ta'ala, kalau kamu datang dengan masalah, kalau kamu berada dalam kesulitan dan kesusahan, beristighfar dan bertaubat. Setiap kali orang datang cakap benda yang sama, dia cakap istighfar, dia akan cakap taubat. Sampailah isteri dia komplain, isteri kepada Hasan Al-Basri, dia kata, bang, setiap kali saya dengar orang datang meminta pandangan daripada abang sentiasa akan kata istighfar, abang akan sentiasa kata taubat. Kenapa bang? Lalu kata Hasan Al-Basri, ini bukan arahan aku, ini bukan kehendak aku, ini adalah ucapan daripada Allah Ta'ala. Lalu dia pun baca ayat ini. Siapa yang bertaubat, melazimi istighfar, Allah ampunkan dosanya, Allah Ta'ala berikan jalan keluar, dan Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Kalau kita orang berniaga tuan-tuan, kita faham, orang yang beristighfar ini, dia untung dalam sudut short term dia, dan dia untung dari sudut long term dia. Tak ada kerugian pun. Dunia untung, akhirat pun untung. Okay. Ada satu lagi kisah tuan-tuan, diceritakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imam bagi mazhab Hanbali tuan-tuan. Satu hari dia musafir jauh, lalu dia penat, singgah dekat satu rumah, berehat. Dia minta kepada tuan rumah ni untuk dia berteduh. Kawan ni pun kata tak apalah, dia tak kenal ni Imam Ahmad tuan-tuan. Cuma dia nampak orang ni musafir, bukan orang tempatan. Dia pun izinkan, rehatlah, silakan datang rumah saya rehat. Dan orang yang tuan rumah ni bekerja sebagai tukang uli roti tuan-tuan. Kita kata tukang tebal roti canai lah. Setiap kali dia buat semua aktiviti harian dia akan beristighfar. Angkat tepung, uli tepung, bakar tepung. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setiap perbuatan dia, istighfar tu sentiasa basah di lidah dia. Pendek cerita tuan-tuan, lepas dia selesai semua kerja dia pun ikram lah tetamu dia. Tanyalah datang daripada mana, nak ke mana, sekian. Tengah dia buat-buat tuan-tuan, Imam Ahmad pun ambil peluang. Imam Ahmad tanya, sepanjang saya duduk di sini daripada tadi, saya nampak tuan ni tak berhenti-henti istighfar. Beristighfar tak berhenti-henti. Cuba tuan ceritalah, berapa lama tuan beristighfar ni? Dia kata, saya ni dah beristighfar 30 tahun, hampir 30 tahun. Lama lah, konsisten dia buat. Lalu kata Imam Ahmad, sepanjang tuan-tuan beristighfar ni, apa yang tuan dapat? Khasiat dia, kelebihan dia daripada amalan ni. Lalu tuan rumah ni tak nak jawab, berat hati dia nak jawab. Tapi lepas dipujuk oleh Imam Ahmad, dia pun kata, sepanjang saya beristighfar ini, yang saya dapat rasakan, semua hajat saya, semua doa saya,
Allah tak pernah tolak pun dia tu. Sepanjang hajat saya ni Allah tak pernah tolak. Semuanya Allah makbulkan. Kecuali ada satu doa yang Allah belum makbulkan. Dia tersebut tuan-tuan. Ada satu doa yang Allah belum makbulkan. Imam Ahmad lagi teruja lah. Apa yang belum makbul tu? Dia tak nak jawab tuan-tuan. Dia pun beredar. Tapi Imam Ahmad ni pujuk. Tolonglah bagi tahu apa yang Allah belum makbulkan. Bayangkan 30 tahun dia beramal, 30 tahun dia kata semua hajat dia Allah makbulkan, tiba-tiba ada yang tak dimakbulkan. Apa dia? Bila dipujuk-pujuk tuan-tuan, dia pun mengatakan, saya pernah berdoa kepada Allah, nak sangat saya bertemu dengan ulama zaman ini, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dia sebut macam tu tuan-tuan, terkejut Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad kata apa? Wahai Tuan, ketahuilah Allah telah membawa Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan kau. Tuan rumah tu terkejut. Rupa-rupanya yang menumpang di rumahnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan rupa-rupanya semua doa yang dia minta pada Allah, semuanya Allah makbulkan. Sebab kerana dia menjadikan istighfar sebagai rutin. Sebab itu kita jangan ingat istighfar ni hanya menghapuskan dosa. Betul tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala memberi nikmat yang lebih, keistimewaan yang lebih, kelebihan yang lebih kepada orang yang beristighfar. Dalam ayat-ayat yang lain tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, kalau sesiapa yang beristighfar, yumatti'kum mata'an hasana wa kulla dhin fadlin fadlah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yumatti'kum mata'an hasana, Allah jamin dekat dunia ni Allah beri dia kesenangan. Allah jamin orang ni dekat dunia Allah beri kesenangan tuan-tuan. Tapi Allah ingat, Allah ikat perkataan tu, iaitu mata'an, kamu senang, senang yang hasanah, senang yang baik. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Hud. Kamu dapat senang, senang yang baik. Kenapa Allah sebut mata'an hasanah? Sebab di dunia ni ramai orang senang, tapi senangnya batil. Dia senang hati gelisah. Dia senang isteri dia khianat dia. Dia senang suami dia khianat dia. Dia senang anak-anak derhaka pada ibu bapa. Dia senang tapi menjauhkan diri pada Allah. Dia senang akhirnya masuk ke neraka Allah. Allah sebut siapa yang beristighfar, Allah beri dia senang. Tapi kesenangan itu kesenangan yang baik. Dia hidupnya senang tuan-tuan, dan senang itu memberikan kebaikan kepada dia. Ini jaminan bagi orang yang bertaubat. Sebab itu tuan-tuan, jangan tinggalkan istighfar. Sebab itu ayat ini menunjukkan kepada kita, Nabi Nuh walaupun kaum dia macam tu, dia tetap memberikan harapan kepada kaum dia. Ya, Allah Ta'ala tetap akan ampuni kita. Bertaubatlah, beristighfarlah. Janganlah tuan-tuan gunakan pendekatan-pendekatan yang keras. Tengok Hindustan menangis-nangis, baca Quran tak menangis, kawan tu sentap. Ya. Janganlah tuan-tuan. Kita beri harapan tuan-tuan. Guna pendekatan yang lemah lembut. Pergi travel satu dunia, Mekah tak pergi. Contohlah. Selalu kita gunakan pendekatan-pendekatan macam tu kan. Jalan sana, jalan sini, masjid tak pergi. Gunakan pendekatan yang lemah lembut. Memberikan bahasa yang baik yang menyebabkan orang lunak untuk menerima dakwah kita. Baik. Lepas Allah Ta'ala sebut ayat 10, ayat 11 dan ayat 12, ini namanya ayat targhib. Targhib ni tuan-tuan apa? Ayat motivasi, ayat galakkan, ayat yang memberikan harapan. Maka pada ayat yang ke-13, Allah mendatangkan perkataan yang disebut sebagai tarhib. Perkataan yang disebutkan sebagai tarhib. Apa maksud tarhib? Iaitu ayat yang memberikan ancaman. Kata Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Allah? Ini ayat ancaman. Saya cakap kepada tuan-tuan, kita cerita pasal istighfar ni tuan-tuan. Istighfar ni dapat macam ni. Istighfar ni dapat macam ni. Istighfar ni Allah jamin macam ni. Mungkin dari sudut hati kita, kita kata apa? Betul ke? Betul ke jadi macam tu? Saya istighfar, saya dapat kesenangan. Saya istighfar, saya dapat jalan keluar. Saya istighfar, saya dapat kelebihan, dapat pengampunan. Dalam hati kita kata betul ke? Allah Ta'ala jawab, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apakah kamu tak percaya dengan kebesaran Tuhan? Apakah kamu tak yakin dengan keagungan Allah? Apakah kamu tak yakin semua nikmat ini datang daripada Allah? Ini adalah ayat yang Allah beri ancaman kepada manusia supaya manusia ini sentiasa berpaut kepada Allah Ta'ala. Lalu tuan-tuan, tuan-tuan perhatikan. Ayat 14
Sampailah pada ayat yang ke-20. Tuan-tuan tengok, ada 6 ayat dekat sini. Ayat 14 sampailah ayat yang ke-20. Ini Allah mendatangkan dalil aqli. Ini pendekatan pendakwah. Ataupun kita mungkin tak dakwah kepada masyarakat, tuan-tuan. Tapi kita ni mendidik anak-anak kita. Jangan sekadar didik dari sudut ilmu dunia saja. Ilmu agama pun macam tu juga. Cerita urusan-urusan agama ni dalam kehidupan anak-anak. Jalan, tengok bintang, cerita bintang ni Allah ciptakan. Tengok bulan, cerita bulan ni Allah ciptakan. Pergi pantai, cerita pantai ni Allah ciptakan. Sentiasa kaitkan dengan agama pada anak-anak ni. Jadi, selain kita berdakwah menggunakan dalil naqli daripada Quran, daripada hadis, pendakwah ni juga dia perlu datangkan cerita-cerita dalam dakwah dia adalah dengan bukti-bukti akli, secara akli, melalui akal. Ayat dia daripada ayat 14 sampailah ayat yang ke-20. Apa dia, tuan-tuan? Dia bercerita berkaitan tentang langit. Dia bercerita tentang bulan. Dia bercerita tentang matahari. Kita kawan dengan seorang non-Muslim, tuan-tuan. Cerita tentang Quran dan hadis, dah tentulah dia tak beriman dan dia tak meyakini. Jadi cara yang kita gunakan, tuan-tuan, gunakanlah pendekatan bulan. Oh, bulan ni macam ni, macam ni. Kita cerita tu supaya membuka fikiran dia, membuka hati dia. Betul juga macam mana alam ni Allah cipta. Membawa dia terima hidayah daripada Allah. Jadi pendekatan kita bukan hanya dari sudut Quran dan hadis, tapi juga gunakan dalil-dalil yang berbentuk logik. Logik. Jadi dalilnya pada ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Maka Allah Ta'ala sebut, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dengan beberapa tingkatan kejadian. Dan tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 petala langit? Ayat 14 tu, tuan-tuan, Allah menggunakan perkataan waqad khalaqakum atwara. Kamu tengok diri kamu, aku ciptakan kamu dengan tingkatan. Mula-mula daripada nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian jadi laham, kemudian jadi izam. Barulah kamu jadi al-insan. Mula-mula daripada sperm, jadi zygote, jadi embryo, jadi fetus, jadi nini, akhirnya kamu lahir jadi baby. Allah Ta'ala sebut. Kita fikir, tengok pada diri kita, tuan-tuan. Kamu akan nampak kebesaran Allah Ta'ala. Macam mana proses tu boleh berlaku, tuan-tuan? Seorang ibu pun tak tahu proses tu. Kalau kita bedah perut seorang wanita, tuan-tuan, yang ada usus perut je, tuan-tuan. Tapi bila lahir seorang anak, anak tu ada telinga mendengar, ada mata boleh melihat, ada lidah boleh bercakap. Itu adalah nikmat kebesaran daripada Allah Ta'ala. Al-Imam Syafi'i, tuan-tuan, dia sebut, tanda bukti kebesaran Allah yang paling mudah adalah suara, dia kata. Dia kata tak payah bincang, tak payah tengok jauh-jauh. Kebesaran Allah adalah suara. Suara ni adalah kebesaran Allah. Dia kata kenapa, tuan-tuan? Sebagai contoh. Tuan-tuan beli kereta sama, tuan-tuan. Keluar semua Honda, semua Toyota. Tuan-tuan tekan alam kereta. Bunyi apa, tuan-tuan? Semua bunyi sama. Kawan tu tekan, kita perasan kereta kita. Tekan bunyi sama. Ada ke kereta A bunyi lain, kereta B bunyi lain? Tak. Semua sama. Sama je. Sebab satu kilang, satu brand, satu bunyi. Tapi manusia, tuan-tuan, bunyi tak sama. Walaupun bapaknya yang sama, mak yang sama, anak 5 orang, semua tone suara tak sama. Semua vibrate suara tak sama. Semua jenis suara tak sama. Kita dengar, kita tahu, oh ni suara Along. Oh ni suara Angah. Itu baru anak beranak, tuan-tuan. Bayangkan, ini satu dunia. Satu dunia, tuan-tuan. Semua suara tak sama. Bahkan orang boleh cek melalui suara, kita boleh pastikan ini suara tulen ataupun suara yang palsu. Sampai tahap tu. Bahkan melalui suara kita boleh tahu orang ni menipu ataupun bercakap jujur. Itu salah satu daripada kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak cerita tu. Allah baru cerita, kamu ni kami cipta bertingkatan. Atwara. Daripada satu bentuk ke satu bentuk, satu bentuk ke satu bentuk tu, ia adalah satu yang perkara yang luar biasa lah. Satu perkara yang luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala kata, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Baik, saya berhenti dekat sini, tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan perkataan tarau.
Tarau dekat sini tuan-tuan adalah menunjukkan kepada kita iaitu perkataan melihat. Dalam bahasa Arab, melihat ni ada 3. Perkataan tarau, perkataan nazar, perkataan basar. Kalau Allah guna perkataan tarau, ini adalah melihat dengan mata, mata kepala. Kalau Allah kata nazar, afalam yanzuru, nazar, itu melihat dengan mata akal. Kamu tengok, kamu fikir. Kalau Allah kata basar, kamu tengok, kamu fikir, kamu tanya pada hati kamu. Jadi ayat ni Allah tak cerita panjang tuan-tuan. Allah tak kata kamu fikir, Allah tak kata kamu tanya pada hati kamu. Allah hanya suruh kamu tengok dengan mata kamu, tengok langit je. Kamu akan tengok dengan kebesaran Tuhan. Belum fikir, kalau fikir lagi hebat dah. Kamu tengok je langit, kamu akan nampak itu salah satu daripada makhluk Allah yang menakjubkan. Dan Allah sengaja sebut dengan perkataan sab'a samawatin tibaqa, 7 langit yang bertingkat-tingkat. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau langit yang kita nampak ini baru langit pertama, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Langit pertama namanya langit dunia. Dan langit dunia ni dia punya batas nak ke langit kedua adalah masabih, adalah dengan bintang. Selagi mana ada bintang, itu baru langit pertama. Selagi mana manusia kaji-kaji jumpa bintang, itu baru langit pertama. Tak masuk lagi langit kedua, baru langit pertama. Sebab itu Allah namakan as-sama ad-dunya. Langit dunia itu bimasabih, ada bintang. Dan yang Allah Ta'ala sebut yang kedua tu adalah perkataan tibaqa. Tibaqa ni maksudnya bertingkat-tingkat. Cuma bezanya perkataan tibaq ni, kalau yang tingkatan pertama ni saiznya macam ni, tingkatan yang kedua dia lebih besar lagi. Tingkatan ketiga dia lebih besar lagi, sampailah tingkatan yang ke-7. Itu namanya tibaq. Dia bertingkat-tingkat dan dia memberi gambaran yang bawah tu paling kecil, yang atas tu paling besar. Kalau lah langit pertama besar macam ni, hebat macam ni, kamu fikir aku ada 7 tingkatan langit. 7 tingkatan. Ni gunakan dalil akli tuan-tuan. Menggunakan logik akal supaya manusia melihat kebesaran dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya berhenti pada ayat yang ke-15 ni tuan-tuan. Saya mohon maaf tuan-tuan. Mungkin terpanjang sedikit, tapi nak buat macam mana, kita dah subuh lewat, jadi panjang sedikitlah. Minta maaf kalau terambil masa tuan-tuan. Semoga ada manfaat. Semoga Allah berkati usia kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi ahlul Quran sehinggalah ke akhir hayat kita insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.